Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah jihad dalam Islam. Jihad dalam Islam. Kalau buku teks muka surat 63. Buku teks muka surat 63. Okey, satu perbincangan dalam bidang hadis. Okey, hadisnya berbunyi an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaih. Okey, terjemahan dia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ataupun amalan manakah yang paling disukai oleh Allah? Baginda bersabda, solat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Kemudian apa pula selepas tu? Selepas solat 5 waktu tu apa lagi amalan yang disukai oleh Allah? Dan baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apakah pula selepas itu? Baginda pun menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so ada 3 benda kat sini. Amalan yang disukai oleh Allah melalui hadis ni, yang pertama solat pada waktunya, yang kedua berbakti kepada ibu bapa, dan yang ketiga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Boleh? Okey. Boleh salinlah sambil-sambil, tak pun nanti awak tengok dalam Google Classroom. Okey. Okey, kemudian intisari hadis, apakah yang terdapat di dalam hadis ni? Yang pertama, terdapat 3 amalan. Okey, kalau sempat salin boleh salin terus. Yang hadis tadi je tinggalkan. Sambil-sambil saya cakap awak terus salin. Okey, terdapat 3 amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menunaikan solat pada waktunya, berbakti kepada kedua ibu bapa, serta berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi memartabatkan agama Islam. Dan semua ni kalau kita ikut tengok kepada cerita para sahabat, kita dah kongsikan dalam kelas-kelas yang sebelum ni, bahawasanya Rasulullah, kalau dalam satu kisah tu Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Masa tu nak pergi berperang, dia tanya, sebanyak mana yang kamu bawa untuk berjihad, mengorbankan harta ke jalan Allah ni? Lepas tu Sayyidina Abu Bakar cakap, dia kata, aku bagi semua sekali.
Lepas tu Nabi tanya, apa yang tinggal untuk keluarga kamu kalau kamu bagi semua sekali? Sayyidina Abu Bakar dengan yakinnya menjawab, aku tinggalkan kepada keluargaku Allah dan Rasul. Kan Nabi tanya pada Umar bagi separuh daripada harta dia dan separuh lagi dia tinggalkan kepada ahli keluarga dia. Sebab itulah Umar cakap, aku tidak dapat nak menandingi iman Abu Bakar. Padahal semua sahabat-sahabat Nabi ni orang yang hebat-hebat, tapi hebat lagi Abu Bakar. Yang kedua, solat merupakan bukti ketaatan hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, manakala berbakti kepada ibu bapa pula ialah hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah melalui solat, manakala berbakti kepada ibu bapa adalah hubungan kita sesama manusia. Yang ketiga, jihad pula merupakan amalan atau perbuatan yang boleh mengangkat martabat Islam serta memastikan kemuliaan dan kesejahteraan umat manusia terjamin atau terpelihara. Lepas ni kita akan tengok jihad ni daripada sudut apa. Apa lagi kategori jihad. Berbakti kepada ibu bapa ni banyaklah. Okey, kalau dari sudut berbakti kepada ibu bapa ni, kita kena macam biasalah bercakap dengan lemah lembut. Apa lagi berbakti pada ibu bapa? Sopan lagi. Okey. Berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup. Apa contoh-contoh dia? Berbakti kepada ibu bapa yang masih hidup. Jangan berikan ibu bapa lagi. Tidak meninggikan suara lagi. Apa yang awak buat dengan ibu bapa awak? Dengan bagi sedih. Okey, lagi. Mendoakan ibu bapa, mendoakan kesejahteraan mereka. Itu bagi yang masih hidup. Kalau yang telah meninggal dunia, kita kena selalu mendoakan ibu bapa kita. Kena buat hubungan baik dengan kawan-kawan dia. Kita kenal kawan mak ayah kita, kena eratkan silaturahim dengan kawan mak ayah kita. Walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi kita sambung silaturahim diorang antara kawan-kawan diorang. Dan doa yang patut kita amalkan setiap hari, setiap solat, tolong wajibkan dalam setiap doa selepas solat awak tu dengan mendoakan kesejahteraan ibu bapa awak. Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan juga dosa kedua ibu bapaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihaniku ataupun memeliharaku sejak
aku kecil lagi. Kena selalu doakan. Cuba wajibkan doa, setiap doa dalam selepas solat kita tu untuk mendoakan kepada ibu bapa. Sebab tanpa mereka siapalah kita? Tanpa mak ayah takkan lahir kita ke dunia. Betul? So cuba wajibkan. Okey, pengertian jihad dan keutamaannya. Okey, ini baru nak masuk tentang tajuk kita berkaitan dengan jihad. Okey, jihad dari segi bahasa ialah mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad dari segi bahasa mengorbankan diri di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala jihad dari segi istilah ialah menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya daripada musuh-musuh Islam. Kita gunalah segala kemampuan, segala kepakaran yang kita ada untuk menegakkan agama Islam dan melawan musuh-musuh Islam. Tak kisahlah. Kita hebat berperang, kena join peperangan. Kita hebat dalam bidang strategi, kita hebat dalam bidang medik. So semuanya kena gunakan seluruh kemampuan kita ni, asalkan ianya demi untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, selain itu jihad juga bermaksud mencurahkan daya dan tenaga untuk mencapai sesuatu matlamat atau cita-cita, sama ada yang baik atau sebaliknya. Jihad bermaksud mencurahkan daya dan tenaga untuk mencapai satu matlamat, cita-cita, sama ada yang baik atau sebaliknya. Itu jihad. Maksudnya sekarang awak tengah berjihad untuk mencari ilmu dalam umur yang baru sahaja mencapai 13 tahun ni. Peluang ataupun ilmu yang awak kena cari tu banyak lagi. Banyak lagi perkara yang awak tak tahu, dan sebab itulah awak sekarang sedang belajar. Walaupun orang lain tak pergi sekolah, semua orang tak pergi sekolah, tapi awak tidak meninggalkan pengajian walaupun melalui online, kerana itu juga menuntut ilmu ni juga adalah suatu jihad. Daripada tak tahu kepada tahu. Asalnya kita tak tahu kita tak tahu tentang sesuatu perkara, tapi dengan belajar kita boleh tahu. Sebelum ni kita tak tahu. Contohnya tak tahu doa untuk kedua ibu bapa. Bila kita belajar, kita tahu, kita baca dan kita hafal serta kita amalkan. Mungkin dulu kita tak tahu bahawasanya kita ingat jihad tu berperang je. Jihad kena berperang lah. Orang yang mungkin kalau tak jadi askar tak boleh nak jihad lah. Padahalnya kita menuntut ilmu ni juga adalah suatu jihad. Jihad kita untuk diri sendiri. Kalaulah kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menjayakan poin yang kedua tadi tu? Maksud jihad daripada segi istilah tu, menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak ada kemampuan? Seorang doktor takkan jadi doktor kalau dia tak belajar. Dia jihad tenaga, jihad fikiran, jihad semuanya untuk capai cita-cita dia sebagai seorang doktor. Seorang designer, dia takkan jadi designer kalau dia tak berusaha. Okey.
Yang keempat, tengok poin yang keempat, hukum berjihad adalah fardu ain ke atas setiap muslim. Okey, setiap orang jihad ni adalah fardu ain. Fardu ain tu maksudnya wajib ke atas setiap muslim yang mempertahankan negara dengan harta dan jiwa raga. Manakala hukum jihad dalam suasana aman adalah fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersedia menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan dan pemberontakan. Okey, jihad dalam keadaan suasana aman ni maksudnya macam kita sekarang ni, alhamdulillah Malaysia masih aman. So bila dalam suasana aman ni, hukum untuk berjihad tu adalah fardu kifayah. Dan fardu kifayah kita ni sudah ditunaikan oleh golongan-golongan frontliner seperti polis, tentera dan sebagainya. Dia orang yang menjaga keamanan negara. Okey, boleh beza lagi tak fardu ain dan fardu kifayah? Okey, fardu ain ni dia wajib. Kalau sekiranya berlaku something ke atas negara kita, semua orang, setiap ahli anggota negara tu, kita semua ni wajib mempertahankan negara kita daripada musuh, daripada sudut harta dan jiwa raga, semua kena tentang habis-habisan. Manakala kalau kita dalam suasana aman, tak ada kekacauan, tak ada pencerobohan musuh, tak ada pemberontakan dan sebagainya, kita sekarang ni berada dalam konsep ataupun dalam hukum fardu kifayah. Dan fardu kifayah tu, kalau ada segolongan yang buat, segolongan orang yang menjaga keamanan negara, maka kita tidak berdosa. Maksudnya kita sekarang ni tugas fardu kifayah menjaga negara daripada pencerobohan, pemberontakan, kekacauan, apa lagi tu, semuanya sudah dipenuhi oleh golongan polis, askar, siapa lagi, maritim, orang-orang yang menjaga sempadan dan sebagainya, nak elakkan daripada dicerobohi negara kita ni. So kita terlepas dosa. Kita tak berdosa dah lah, disebabkan ada satu golongan yang dah membuat ataupun dah menjalankan tugas untuk menjaga negara. Okey, kemudian kelebihan berjihad di jalan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan bahawa sesiapa yang berjihad untuk menegakkan syariatnya akan memperolehi ganjaran pahala dan ditempatkan di dalam syurga. Ni Allah janji, bukan orang biasa yang janji. Allah janjikan kalau kita berjihad, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara, seperti belajar ni pun, belajar ni adalah jihad dan kena bersungguh-sungguh. InsyaAllah Allah bagi kita, satunya kita dapat ilmu, yang keduanya kita dapat ganjaran pahala, dan insyaAllah dengan kesungguhan kita menuntut ilmu tu, kita akan ditempatkan ke dalam syurga. Okey, kelebihan berjihad di jalan Allah. Segala dosa-dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dari sudut mempertahankan negara, mempertahankan agama. Orang yang betul-betul sayangkan agama dan negara dia ni, dia berperang ataupun melawan musuh, pada masa tu segala dosa-dosa dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dianugerahkan mati syahid. Kalau sekiranya terkorban semasa mempertahankan negara ataupun mempertahankan agama, mati itu diberi ganjaran mati syahid. Okey, yang ketiga,
mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Sudah tentulah. Yang ke berapa? 4, memperoleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, memperolehi nikmat di alam barzakh. Nikmat di alam barzakh inilah yang kita semua impikan. Jadikanlah tanah kubur ataupun ruangan kubur kita nanti seluas mata memandang, ataupun satu taman daripada taman-taman syurga. Dan janganlah engkau jadikan kubur aku nanti salah satu daripada punca api neraka. Itu selalu kita kena doakan juga. Okey, kemudian ditempatkan bersama orang-orang yang ditempatkan di dalam syurga bersama-sama para rasul dan para nabi. Okay, kemudian memperolehi darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang yang berjihad ni orang yang ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya jenis-jenis jihad. Jihad ni dia ada jenis-jenis yang dah dikategorikan. Okey, yang pertama jihad dalam berdakwah dan menentang musuh Islam. Yang kedua, jihad dari segi ilmu. Yang ketiga, jihad daripada sudut ekonomi. Okey. Yang pertama, jihad dalam berdakwah dan menentang musuh Islam ni, cara dia ialah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, sanggup berkorban untuk Islam. Korban jiwa raga, korban harta benda, korbankan tenaga untuk Islam. Yang ketiga, sanggup mempertahankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, kategori jihad yang kedua adalah jihad ilmu. Belajar bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada orang lain. Nabi kata, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar sesuatu dan menyebarkannya kepada orang lain. Menggunakan ilmu untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita ada ilmu, kita gunakan untuk kebaikan. InsyaAllah baik di dunia, baiklah juga nanti di akhirat. Ada juga setengah orang, dia gunakan ilmu tu untuk kejahatan. Dia tahu tentang dia tahu tentang akaun contohnya. Dia tahu serba-serbi tentang akaun. Dia boleh menipu orang dengan cara bidang yang dia dapat tu. Saya lupa apa nama seorang ni, tapi ni kes lama lah, awal 90-an kot. Masa tu saya pun mungkin dari kecil lagi. Ada seorang ni, dia kehebatan dia cuma mencuri satu sen dalam setiap akaun semua orang di Malaysia. Setiap akaun yang ada
dia cuma curi 1 sen je. Sebab dia orang yang bekerja dalam bank, dia kerani bank. Tapi dia tahu selok-belok tentang bank tu, dia curi 1 sen je dalam setiap akaun, sehingga kan dia boleh jadi seorang jutawan. Bayangkanlah orang yang buka akaun setiap hari, orang yang dah ada akaun di Malaysia, akaun bank di Malaysia ni berapa orang. Dia cuma curi 1 sen je dalam setiap akaun dia boleh jadi kaya dengan serta-merta tanpa orang sedar pun. 1 sen kan, orang tak sedar. Cuma dia tu kantoi bila dia cuma seorang kerani bank tapi pakai kereta mewah. Dan bila disiasat, terbukti dia telah melakukan dia dah buat benda-benda macam tu lah. Dia dah curi, dia dah set upkan sistem untuk setiap orang yang membuat simpanan, 1 sen akan masuk ke akaun dia. Awak boleh google siapa dia ni. Saya tak ingat nama dia. Ada juga orang yang tahu tentang ilmu agama tapi tak guna pun. Dia tahu tentang ilmu agama tu semata-mata untuk dia nampak hebat depan orang je. Tapi hakikatnya dia sendiri tidak beramal dengan apa yang dia tahu. Orang panggil penunggang agama. Macam-macam dia gunakan agama tu untuk kepentingan diri dia sendiri. Dan kita sama-sama doakan supaya kita tak tergolong dalam kalangan orang yang menggunakan ilmu tu untuk keburukan. Okey, yang ketiga, sanggup menyebarkan ilmu kepada sesiapa sahaja. Kita tak boleh nak kedekut ilmu dengan orang. Tak apalah, asalkan aku faham, orang kawan aku tak faham pun tak apalah. Nanti biar aku seorang dapat nombor 1. Orang lain biar, kalau aku ajar dia orang, kan dia orang lawan aku pula. Padahal sebenarnya kalau kita berkongsi ilmu kan, kalau kita suka berkongsi ilmu dengan orang lain, insya-Allah Allah tolong kita, Allah banyakkan lagi ilmu kita. Okey, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh lagi setakat tu? Okey, dosa yang soalan yang Fairuz tanya tadi tu. Fairuz kan? Okey, dosa orang yang berhutang, dia tetap kena melunaskan hutang tu walaupun dia mati syahid. Kecuali hutang dia tu diampun oleh orang yang pemberi hutang. Maksudnya macam-macam mana pun jika kita berhutang dengan orang, kita kena lunaskan hutang tu. Walaupun orang yang berhutang tu mati syahid, tapi hutang tu dia tak lepas, kena bayar juga. Okey, yang ketiga, bidang ataupun jenis jihad yang ketiga adalah jihad daripada sudut ekonomi. Berusaha untuk menguasai sistem ekonomi Islam dan meningkatkan taraf ekonomi negara, dan bukan hanya menjadi pengguna semata-mata. Kita kena hebat daripada sudut ekonomi, bukan kita jadi pengguna semata-mata. Kena jadi orang yang menjana ekonomi untuk negara. Kalau sebenarnya pengguna ni pun adalah salah satu daripada penjana ekonomi negara. Bayangkan kita sebagai pengguna tapi kita tak membeli, aliran duit tak ada, macam mana akan jadi pada negara? Semua orang dapat duit, simpan je.
kan, tak lakukan jual beli, so aliran duit tu tak ke mana juga. So kita sebagai pengguna juga adalah salah satu orang yang menyumbang kepada ekonomi negara. Yang kedua, membahagikan sumber secara adil. Membahagikan sumber secara adil. Maksudnya kalau ada sumber-sumber pendapatan, sumber-sumber pendapatan negara, kalau kerajaan dia tak boleh nak makan kat dia je lah, kena bagi pada rakyat. Sebab tu ada orang yang minta royalty hasil daripada minyak. Bukan kerajaan sahaja yang boleh ambil duit tu, kita sebagai rakyat pun ada hak kita dalam sudut royalty tu. Kan macam kita lockdown baru ni, PKP baru ni, macam-macam bantuan yang kerajaan bagi dekat kita. So bantuan tu hendaklah disalurkan secara adil kepada orang yang layak menerima bantuan. Kalau contohnya kita sepatutnya penerima bantuan, tapi bantuan tu tak sampai kepada kita, maksudnya sumber tu tak dibahagi secara adil. Itu orang yang makan tu, orang yang tidak menyampaikan sumber secara adil tu, dia makan yang tak halal lah. Sebab benda tu sepatutnya hak orang lain, tapi dia stopkan untuk dia je. Okey, yang ketiga, mengamalkan sistem ekonomi Islam. Okey, jihad daripada sudut ekonomi ni dengan cara mengamalkan sistem ekonomi Islam. Maksudnya dalam perniagaan, Al-Quran kata, Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tu dia menghalalkan jual beli tetapi menghalalkan riba. Maksudnya riba ni ialah satu penipuan dalam jual beli. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyin was-sadiqin wasyuhada. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang benar dan amanah akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Sebab tu bila bersama dengan para syuhada, orang yang berjual beli secara adil juga adalah seorang yang sedang berjihad lah. Okey. Pengajaran daripada hadis ni, yang pertama, orang Islam hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang Islam kena lakukan yang disuruh dan meninggalkan segala larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, kita wajib menunaikan solat mengikut ketetapan waktunya. Yang ketiga, kita wajib menghormati dan berbakti kepada ibu bapa agar hidup diberkati dan memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita mesti berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan dan sistem ekonomi Islam. Okey. Ada soalan? Tak ada. Okey, dah siap salin semua dah? Hadis ni dah?
Okey, yang tak sempat nak salin hadis ni, okey, boleh salin. Okey, kita belajar hari ini berkaitan dengan jihad dalam Islam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyu, apakah pula selepas itu? Apa lagi amalan yang disukai oleh Allah? Qala, baginda menjawab, birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Kemudian summa ayyu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa pula selepas itu? Apa lagi amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, baginda menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh? Dah siap salin dah? Okey, kalau dah, okey, kalau dah siap semua,